Nah, peredaran darah yang ketiga, masalah peredaran darah yang ketiga adalah otot jantung. Merosakkan otot jantung kita. Otot jantung kita dia mesti perlukan kenyal. Lebih kenyal baru otot itu kuat. Otot kuat barulah jantung boleh mengepam dengan kuat. Jadi kalau hari ini otot kita menjadi lemah, maka apa dia akan berlaku? Seseorang itu adalah kalaulah selalu rasa sesak nafas. Kesakitan pada dadah sini. Pada dadah, right? Dan berasa sesak nafas, nafas itu tak selesa, nafas itu susah, maka ini juga merupakan sejenis tanda awal, masalah sakit jantung, dan juga keletihan, selalu rasa letih, tidur 7 jam, 8 jam masih letih. Tidur sampai 10 jam masih letih lagi. Jadi mesti sesuatu yang tidak tentu dalam tubuh badan kita. Nah, kalaulah otot jantung kita menjadi lemah, maka apa yang akan berlaku? Angina. Angina itu sebenarnya ada sejenis penyakit jantung di mana sakit dia pada jantung. Serangan jantung yang tiba-tiba dan kegagalan jantung yang tiba-tiba. Apa itu kegagalan jantung? Maksudnya jantung tidak dapat berfungsi. Terus tak berfungsi dan orang itu akan terus mati. Kegagalan jantung baru-baru ini banyak berlaku di mana? Di negara-negara yang semakin maju. Semakin maju. Contohlah baru-baru ini kita selalu nampak atau lihat atau kita kedengaran kes-kes yang berlaku di Singapura. Singapura kerana satu negara yang maju. Jadi memang memang stres, tertekan. Hidupnya memang tertekan. Banyak profesional seperti lawyer, doktor, engineer yang kerja keras, tak pernah rehat, tak pernah main futsal pun. Betul, banyak profesional tiap hari kerja, tak pernah rehat, tak pernah bersenam. Maka akhirnya banyak kes yang berlaku di Singapura. Tiba-tiba serangan jantung atau kegagalan jantung tidak tiba-tiba tak dapat berfungsi dan terus mati. Right. Tahun lepas kalau tak silap saya, tahun lepas banyak kes serangan jantung dan juga berlaku pada pemain bola sepak. Kalau tak silap saya tahun lepas ada 3 kes. Pemain bola sepak pun terus dapat serangan jantung dan tidak mengira usia. Lebih kurang 4 bulan lepas saya jumpa dengan seorang boleh katakan arkitek atau dia interior designer. Kerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang projek itu jalan overnight, dia pun kerja overnight dan akhirnya dapat serangan jantung. Dia kata tiba-tiba satu hari dia berasa kebas, setengah badan dia berasa kebas. Usia cuma 36 sahaja. Usia 36 sahaja. Sudah dapat serangan jantung. Dan kes yang berlaku di Malaysia ada yang lebih muda daripada dia. Jadi di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition dianggap akan menyebabkan 7 daripada 10 kematian di Malaysia apabila Malaysia menjadi negara maju pada 2020. Apabila kita jadi negara maju, maka lagi banyak orang akan jatuh sakit. Kenapa? Kerana negara maju lagi tertekan. Sebab itu apabila kita menjelang tahun 2000, kita menjadi negara maju, banyak orang akan mati kerana sakit jantung. Tapi kita terpaksalah menerima hakikat ini. Betul tak? Kerana kita memang ini adalah satu direction kita kepada negara maju. Jadi dari sini kita harus tahu apa yang harus kita jaga dan apa harus yang kita buat. Nah, yang keempat, peredaran darah juga yang lemah. Peredaran darah yang lemah juga akan merosakkan organ-organ lain. Terutamanya organ-organ yang juga perlukan darah. Semua organ perlukan darah. Yang pertama, hati kita. Hati kita adalah seperti kilang kimia dalam tubuh badan kita. Kerana hati ini adalah membantu kita untuk
mengiar toksik atau mengeluarkan toksik, mengurai toksik dalam tubuh barang kita, toksik-toksik yang berada dalam darah kita. Okey, jadi hati juga perlukan khasiat supaya dia boleh melakukan kerja yang sempurna. Tetapi kalau hari ini darah tidak cukup ke hati, maka hati mulai jadi lemah. Jadi hati lemah, maka tiada keselesaan untuk makan. Okay. Nah, kegatalan kulit. Kadang-kadang banyak orang kata, saya sensitif. Sebenarnya bukan sensitif. Kadang-kadang kalau kulit kita gatal kerana darah kita toksik. Darah kita beracun. Dan hati kita tak dapat menguraikan toksik atau racun dalam darah kita. Jadi toksik dan racun itu semua keluar melalui kulit kita. Dan kulit kita jadi gatal. Banyak orang kata ini sensitif. Sapu dengan krim. Anda sapu dengan krim, darah masih kotor lagi. Jadi yang paling penting adalah membersihkan darah kita. Jadi kalau hati kita jadi sakit, jadi kita ada masalah jaundice dan keletihan. Apabila hati kita jadi masalah dia jadi serius. Sama juga. Darah yang tak lancar juga merosakkan ginjal kita. Jadi ginjal mula-mula akan jadi bengkak dan penyimpangan airnya menjadi banyak. Jadi ini akan menyebabkan kegagalan ginjal juga. So pada hari ginjal sedunia, mereka pernah kata 1 daripada 10 orang menghidapi masalah kegagalan ginjal pada masa depan. 10 orang itu maka akan dapat 1 orang yang ada masalah ginjal. Sebenarnya di Malaysia tiap tahun kes baru kegagalan ginjal, iaitu maksudnya ginjal jadi rosak. Tiap tahun menambah 2,700 kes baru. Pada 10 tahun yang lepas, tahun 1999 cuma 1,800 kes saja. Tapi pada tahun lepas sudah sampai 2,600 lebih. Tahun ini mungkin akan break 2,700 lebih. Dan tiap-tiap tahun meningkat. Kes yang lama tak dapat diselamatkan. Kes baru pula bertambah. Kegagalan ginjal. Dan kita pun semua kita tahu, kegagalan ginjal memang tidak dapat diselamatkan. Betul tak? Kalau ginjal sudah gagal fungsinya, dia sudah tak akan kerja lagi. Jadi siapa yang buat dialisis, dia akan buat dialisis seumur hidup. Masalah peredaran darah yang lemah juga akan merosakkan atau mengakibatkan, atau melemahkan. Jangan merosakkan, dia tak rosak semua, dia lemah saja. Melemahkan organ pembiakan lelaki. Bukan wanita, lelaki. Jadi ini menyebabkan lelaki akan berasa tahap dia, perasaan dia jadi rendah. Jadi yang lagi teruk itu jadi ED. Jadi masalah kesihatan. Ini kita ada dia fakta. Lihat di sini. Lebih kurang 52%, setengah daripada lelaki yang umur 40 hingga 70 mengalami masalah mati pucuk. Saintifik dia panggil ED bukan ET tau. ED, ED. Right. Nah, daripada University Virginia dia pernah kata 90% daripada kes mati pucuk adalah berkaitan dengan bekalan darah ke zakat. Jadi sebenarnya peredaran darah ini sangat-sangat penting. Jadi untuk lelaki kena jaga juga peredaran darah. Nah, kaki tangan tadi saya sudah pernah sebut. Kerana kalau jantung kita lemah, peredaran darah itu jadi lemah. Darah tak boleh sampai, dia nak mengalir tapi tak sampai kaki dan tangan. Jadi kaki dan tangan kita akan rasa kesejukan dan rasa kebas. So ini adalah masalah kesihatan. Dan juga kalau lebih serius, contohlah wanita urat berpinta, ada tak? Urat berpinta di bahagian belakang kaki. Yang berwarna hijau, ketulang-ketulang hijau itu. Ada tak? Ini semua adalah peredaran darah yang lemah. Darah sudah mengalir ke kaki, tetapi dia tidak mengalir balik. Tidak mengalir balik dan berkumpul di bahagian belakang kaki. Right.